Datuk Pengerusi. Saya nak rujuk kepada putiran 040100 bayaran balik hasil dengan 160100 kumpulan wang amanah tabung bayaran balik cukai. Saya nak tanya kepada pihak menteri di sini bahawa apakah status tunggakan cukai, biarpun cukai tunggakan cukai yang patut dibayar balik, termasuk khasnya cukai pendapatan yang harus dibayar balik, kerana apa yang berlaku sebelum ini pada tahun 2018, kita pernah nampak suatu situasi yang mana jumlah sebanyak 37 bilion ringgit cukai pendapatan dan cukai GST yang sepatutnya dibayar balik tidak dibayar balik kepada pembayar cukai, dan ini adalah tidak sejajar dengan peruntukan dalam Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan tahun 2014 yang menetapkan supaya kesemua cukai yang dituntut balik harus dibayar dalam masa 14 hari, dan begitu juga Seksyen 111 Akta Cukai Pendapatan. So itu perkara pertama. Perkara kedua yang nak saya bangkitkan dan dapatkan jawapan daripada Kementerian adalah berkenaan dengan putiran 010200 bayaran sewa kereta salon jabatan-jabatan kerajaan. Dan Datuk Pengerusi, sekiranya kita mengimbas kembali, pada bulan Julai yang lepas telah dikeluarkan suatu berita bahawa sebuah syarikat iaitu Berjaya Nazar telah pun mengumumkan bahawa mereka akan menyaman kerajaan kerana kerajaan telah menempatkan perjanjian yang dianugerahkan untuk membekalkan kereta rasmi kepada kerajaan. Iaitu kerajaan pada tahun 2020 telah pun menamakan perjanjian yang dianugerahkan kepada Berjaya Nazar untuk membekalkan kereta rasmi kepada kerajaan. Dan juga dalam berita tersebut juga didakwa bahawa tindakan kerajaan pada tahun 2020 itu telah membawa satu kos sebanyak 700 juta lebih tinggi, iaitu harga tender yang diberikan adalah 700 juta lebih tinggi. Dan dalam isu ini banyak soalan perlu dijawab. Saya nak bangkitkan 4 di sini. Nombor 1, kenapa syarikat asal iaitu Berjaya Nazar yang dianugerahkan projek digugurkan? Nombor 2, apakah keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Sama ada jawatan kuasa tender memang membuat satu keputusan yang memihak kepada syarikat asal iaitu Berjaya Nazar. Nombor 3, kenapa hasil tender oleh kerajaan? Kenapa hasil jawatan kuasa tender oleh kerajaan tidak dipatuhi? Dan nombor 4, apakah justifikasi untuk kerajaan pada tahun 2020 memberikan kontrak dengan kos 700 juta ringgit lebih tinggi kepada suatu syarikat yang dinamakan Spenco? Dan dalam perkara ini saya nak tanya kepada pihak Kementerian, sama ada audit dalaman ataupun siasatan dalaman benar dilakukan, dan sama ada MACC benar masuk untuk menyiasat sama ada terdapat apa-apa tindakan ataupun perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku dalam isu ini. Perkara ketiga berkenaan dengan putiran 020500 subsidi dan bantuan tunai. Kita nampak subsidi dan bantuan tunai telah pun berkurangan pada tahun ini. Anggarannya adalah lebih kurang 6.6 bilion lebih rendah. Iaitu dengan kata lain kita telah pun menjimat lebih kurang 6.6 bilion. Tapi kita bersekian maklum bahawa ia adalah merupakan hasil daripada polisi subsidi bersasar yang akan bakal dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun hadapan. Saya nak bertanya kepada pihak Kementerian bahawa dalam pelaksanaan subsidi bersasar ini, bagaimanakah pendapatan dapat dikelaskan? Itu nombor 1. Pendapatan dapat dikelaskan sama ada pendapatan individu ataupun pendapatan keluarga. Itu nombor 1. Dan nombor 2, bagaimanakah rebate tunai atau bantuan tunai akan diberikan, akan dikira apabila kita sekian maklum bahawa setiap keluarga ataupun setiap individu penggunaan petrol ataupun diesel mereka adalah berlainan. So bagaimana kerajaan dapat tentukan berapakah bantuan tunai yang akan diberikan kepada seseorang itu ataupun kepada keluarga tersebut.
So dengan itu 3 perkara yang saya ingin bangkitkan. Sekian daripada saya. Datuk, terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih.